Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mat P. Berikan tepukan kepada Mat P. Okey, kisah pada malam ini bertajuk Kisah Seram Kota Keriangan. Baiklah saudara, video tadi adalah perkongsian dari seorang sahabat, iaitu Mat Yis. Siapakah Mat Yis? Okey, dengar apa yang Brother Fai akan ceritakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pembaca, ibu-ibu, bapa-bapa, yang semua ada di sini. Pada yang Muslim, Raya Aidil-Adha sudah dekat. Macam mana persediaan masing-masing? Dah siap ke? Pada jangkaan aku, tahun ni rata-rata daripada kita menyambut ala kadar je lantaran kes COVID-19. Banyak punya COVID-19 yang kini masih ada kes walaupun tidak banyak. Jadi janganlah kita lalai dan sentiasa mematuhi standard operating procedure, iaitu SOP yang telah ditetapkan. Hai. Itu Mat P punya trademark. Okey, kali ni aku nak ceritakan satu kisah seram yang diceritakan oleh adindaku sendiri, Mat Yis. Itulah dia, adik kepada Mat P, Mat Yis. Dah kenalah korang, seorang Mat P, seorang Mat Yis, ya. Mengenai pengalamannya selama bekerja di Kota Keriangan tersebut. Pelbagai pengalaman aneh, misteri, lagi menyeramkan yang dialaminya. Ayo kita susuri satu persatu. Jeng. Untuk pengetahuan semua, pekerja-pekerja di tempat Mat Yis kerja ni rata-ratanya tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak majikan. 3 orang sebilik. Akan tetapi, akibat penularan wabak COVID-19, COVID-19 lah Mat P, yang begitu berleluasa baru-baru ini, pihak pengurusan telah membuat SOP baru di semua tempat tersebut, tak terkecuali penempatan asrama pekerja. Kalau sebelum tu ditempatkan 3 orang sebilik, pihak pengurusan menetapkan supaya seorang pekerja untuk setiap bilik. Jadi berpindahlah mereka ke lokasi-lokasi yang ditetapkan. Ke mana? Mana lagi kalau tidak hotel-hotel kosong di situ kan? Pengunjung pun tiada, disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, oleh pihak kerajaan. Memang Mat Yis cakap, memang lengang lah pada masa tu. Hanya tinggal pekerja-pekerja je lah nak balik kampung. Rentas sempadan pun tak dibenarkan. Kesian. Masa tu bulan Ramadan kan. Setiap hari kami berbuka puasa sama-sama melalui video call saja, demi mengubat rindu bondaku pada anak endanya yang bongsu. Berbalik pada cerita tadi, jadi Mat Yis telah dipindahkan ke bilik hotel kosong tersebut di tingkat 15. Hari pertama stay sorang-sorang di bilik hotel tu, semua baik-baik saja. Sampailah keesokan malamnya. Tengah nyenyak dia tidur. Setelah seharian penat bekerja, Mat Yis dikejutkan dengan bunyi suara orang bercakap. Aduh, kacau lah, orang nak tidur lah weh. Perlahan-lahan dia buka mata. Mata dia terpandang akan sesuatu yang memang ada di bilik hotel tersebut. TV. Ya, TV terbuka dengan sendirinya. Dia mencari-cari remote, lalu terpandang jauh berada di atas meja. Jadi tak mungkinlah tertekan
masa dia tidur tadi. Aneh bukan? Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Namun, dia tak terfikir apa-apa pun. Maklumlah tengah mengantuk kan. Dia terus menutup suis utama TV tersebut. Lalu, TV itu mati dan terus menyambung lenanya, menyambung mimpi bertemu kekasih hati. Aduhai, sedang enak dibuai mimpi, berguling-guling dalam hujan sambil menyanyi lagu Hindustan dengan kekasihnya. Lenanya diganggu lagi. TV kembali hidup dan menayangkan siaran pada masa itu. Aduh, ini main kasar ni. Seingat dia, memang dia dah tutup TV tadi tu. Mak Is menjerit, "Jangan kacau aku! Aku tak kacau kau pun! Aku nak rehat, nak tidur! Esok aku nak kerja! Nak cari duit! Buat belikan mak aku kain telekong baru untuk solat raya nanti!" Tipulah kalau tak takut. Tapi terpaksa gagahkan diri, kuatkan semangat. Kalau tak, nayalah kita. Tidur pun tak dapat, esok kena kerja lagi. Dia pun terlelap. Sedar-sedar, kedengaran bunyi alam menandakan sudah tiba waktunya bangun, bersiap untuk bertugas. Pada masa dia bangun tu, TV dah pun mati. Azan subuh sayup-sayup kedengaran. Baik, senang pula budak ni bangun pagi. Selalunya liat sangat nak bangun. Aduh, kau ni bikin kantoi lah Mat Pi. Pada malam lainnya, ketika baru saja Mak Is balik daripada kerja, sedang dia berehat-rehat di atas katil sambil menonton TV, tiba-tiba kedengaran bunyi air dari bilik mandi. Agaknya macam tu lah kot. Ish, siapa pula yang buka air ni? Kan dia seorang-seorang je kat bilik tu. Lalu dia menutup pipe tersebut, lalu menyambung menonton TV. Tengah leka menonton TV, kedengaran lagi bunyi air dalam bilik air beserta lampu bilik tiba-tiba jadi hidup mati. Hidup mati. Kelip-kelip. Aduh, cubaan apakah ni? Mak Is menutup paip air tersebut. Dan bila dia keluar, kain langsir bergerak-gerak dengan sendirinya. Sedangkan tiada angin sebab tingkap memang dia tak buka. Lalu dia mengambil keputusan untuk keluar mengambil angin buat seketika. Bila Mak Is kembali ke biliknya, keadaan dah kembali tenang. Mak Is anggap ini hanyalah gurauan dari makhluk tersebut untuk memberitahu yang kewujudannya di situ. Salam perkenalan lah kot. Agaknya lah. Seusai mandi dan solat, Mak Is lena dibuai mimpi. Tapi di kala dini hari, Mak Is tiba-tiba tersedar. Lalu terpandang. Terpandang akan sesuatu yang menguji semangatnya. Di katil sebelah terlihat seseorang sedang berbaring mengiring menghadap dinding. Mak Is hanya nampak dari bahagian belakangnya saja. Samar-samar kelihatan berambut panjang sampai ke pinggang, berpakaian putih lusuh. Mak Is cuba menguatkan semangatnya. Mulutnya kumat kamit membaca ayat-ayat suci yang dihafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Memang berpelusakanlah masa tu, walau aircon tengah on. Mak Is cuba untuk tidur, tapi tak dapat. Sampailah azan subuh kedengaran. Dia menoleh ke katil sebelah. Benda tu dah tak ada. Hari tu, Mak Is demam, tapi tetap meneruskan kerjanya. Selepas kejadian tu, tiada lagi gangguan keras di bilik tu. Setakat bunyi guli melantun dari tingkat atas, padahal bilik atas kosong. Walau apapun, syukur, Alhamdulillah. Okey,
kita beralih ke tempat kerja Mak Yis pula. Di sebuah store yang menempatkan peralatan mesin-mesin yang rosak dan sudah tidak berfungsi, sedang beralit Mak Yis bekerja. Pada waktu tu Mak Yis bekerja shift malam lah. Tiba-tiba kedengaran bunyi mesin. Tret, tret, vung, vung. Mak Yis mencari-cari di mana datangnya bunyi tersebut. Lalu terpandang sebuah jentera forklift. Forklift tu bergerak-gerak sendiri tanpa pemandu. Seolah-olah sedang bekerja mengelilingi kawasan dalam store tu. Store tu agak luas lah, atau lebih sesuai dipanggil gudang. Mak Yis buat tak tahu je lah. Dah lali dengan keadaan di tempat tu dan tak sedar bila forklift tu berhenti. Malas dia nak ambil pot. Kau nak main forklift, kau main lah. Jangan kau mari sondol aku sudahlah. Kata Mak Yis. Pernah juga Mak Yis ternampak kelibat orang sedang bekerja mengawal kren di situ. Sedangkan memang tiada orang lain di situ selain dia. Bila mendekat, penampakan tu hilang. Begitulah dugaannya kalau bekerja berseorangan, hanya bertemankan sepi di malam hari. Aduh, lagu ni. Bila masuk ke tandas yang terletak di belakang gudang, selalu jugalah Mak Yis jatuh tersungkur. Rasa macam ada yang menolak dari belakang dengan agak kuat. Memang terasalah sentuhan di bahagian belakang. Bila diperiksa, memang tidak ada orang. Kadang-kadang kasar juga gurauan benda tu. Nasib baik tak cedera. Part paling seram bagi Mak Yis bila dia berjalan sorang-sorang, lenggang ala kangkung. Balik dari tempat kerja sambil bernyanyi lagu kegemaran dia, nyanyian asal dari Anwar Zain yang bertajuk Kain Pelikat la 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 la, kain pelikat la 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 la, kain pelikat diguna pelbagai cara. Kain pelikat diguna pelbagai cara. Bila Mak Yis tiba di kawasan tempat parking lama, tiba-tiba kedengaran suara lelaki meminta tolong. Tolong, tolong. Puas dia mencari sekeliling, namun tak jumpa. Kerap kali juga kedengaran suara meminta tolong tu seolah-olah dalam kesakitan yang amat sangat. Tolong! Tolong! Suara tu merintih dalam kesakitan. Persoalannya, siapakah dia? Menjadi persoalan sehingga kini. Kepada mereka yang selalu outstation, sama ada untuk urusan rasmi ataupun bercuti, ketika menginap di hotel, nasihat Mat P ya. Ada sedikit tips pakat-pakat cuba amalkan perkara-perkara yang berikutnya. Yang pertama, selepas check-in, ketuk pintu dulu sebelum masuk bilik. Buka pintu dan bagi salam. Kita tak tahu dalam bilik tu ada benda atau tidak. Sekurang-kurangnya kalau ada tu, dia tahu kita ni jenis beradab. Yang kedua, kasut, selipar tu kalau boleh jangan disusun rapat. Salah satu sengajalah diterbalikkan. Kerana benda ni mereka suka mencuba barangan kepunyaan kita. Bila tercuba dengan sesuatu yang dia ngam, dia akan terus berada di situ dan tidak berganjak. Yang ketiga, sekiranya kain jendela bilik tertutup dan hari masih siang, bukalah kain dan jendela tu sekejap. Bukan buka kain pelikat kau ya, buka kain jendela tau. Menurut kepercayaan kaum Cina, dengan membuka tingkap ni, haba dari luar akan masuk memenuhi ruangan dalam dan apa-apa yang sejuk di dalam akan keluar. Pendek kata, pastikan bilik tu ada peredaran udara. Yang keempat, ketuk dan buka pintu
bilik mandi dan pasangkan lampu dan biarkan pintu itu terbuka sekejap. Juga untuk tujuan peredaran udara kerana bilik mandi adalah ruangan yang paling sejuk di dalam sesebuah bilik hotel. Dan jangan lupa juga flushkan tandas sekali. Tujuan untuk membuang aura negatif yang mungkin telah lama bertakung. Dan bukakan pili untuk biarkan air mengalir sebentar dan basuhkan tangan dan kaki. Yang kelima, sekiranya anda seorang saja dan diberikan bilik berkatil kembar, penuhkan salah satu katil tu dengan barang-barang seperti beg, baju, seluar atau dokumen-dokumen dan bantal yang tak digunakan tu, kalau boleh letakkan di katil yang anda akan tidur. Sekiranya mendapat bilik dengan katil jenis queen ataupun king, gunakan kesemua bantal yang ada dan tidur di tengah katil. Jangan tidur di sebelah saja dan biarkan sebelah lagi tu kosong. Alamatnya adalah yang menumpang sebelah kau nanti. Yang keenam, ketika nak masuk tidur, biarkan salah satu lampu dalam bilik terpasang ataupun sekurang-kurangnya pasangkan lampu dalam bilik mandi dan biarkan pintu terbuka sikit. Bukannya kita tak tahu, benda tu paling suka ganggu ketika keadaan gelap. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir ya, sentiasa amalkan membaca doa untuk ketenangan, keamanan dan keselamatan sebelum, ketika dan selepas tidur. Kita masing-masing ada cara kita sendiri kan? Itu saja tips daripada Mat P. Okey, selamat mencuba. Terima kasih Mat P. Bye-bye.